A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul bagi menjadikan satu majlis ilmu lah. Boleh dikatakan majlis ilmu yang mana kita akan mempelajari topik tafsir yang akan membincangkan tajuk bil ma'thur, bil ra'yi dan al-isyari. Baiklah. Sebelum tu kita akan kenal lah tiga-tiga topik ni, iaitu apa itu bil ma'thur, apa itu bil ra'yi dan apa itu isyari. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, iaitu tafsir yang berpegang kepada riwayah yang sahih, iaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan riwayat sahabat atau dikenali sebagai athar. Ini definisi bagi tafsir bil ma'thur, yang mana kita boleh fahami tafsir bil ma'thur ni bermaksud tafsir yang menggunakan Al-Quran dan hadis atau riwayat sahabat yang dikenali sebagai athar. Itu definisi bagi tafsir bil ma'thur. Yang kedua, ilmu tafsir ni berkembang melalui dua cara, iaitu secara lisan dan secara pembukuan atau dikenali sebagai tadwin. Ini di dalam bil ma'thur lah, di mana ilmu tafsir ni berkembang dari dua cara, iaitu ketika zaman para sahabat mereka menggunakan secara lisan, kerana pada masa itu mereka tidak membukukan ilmu-ilmu tafsir ni. Jadi apabila mereka ingin membuat satu tafsiran di dalam Al-Quran, mereka akan merujuk pada sahabat Rasulullah SAW, dan sahabat Rasulullah SAW akan memberikan penafsiran. Dan yang ketiga, kita akan itu secara lisan yang seperti saya sebutkan, iaitu daripada Rasulullah atau penafsiran sahabat daripada sahabat atau penafsiran tabi'in yang diambil daripada sahabat. Maknanya tabi'in ingin melakukan tafsiran akan mengambil daripada pendapat sahabat. Ini secara lisan. Manakala yang secara pembukuan atau tadwin ialah merupakan hasil lanjutan daripada cara lisan tadi. Cuma bezanya, secara lisan tidak dibukukan, tetapi apabila melalui cara tadwin, ianya dicatat dan dibukukan. Baiklah, syarat-syarat serta sumber bagi ilmu tafsir bil ma'thur, iaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan dalam ilmu sunnah, riwayah dan dirayah. Dan yang kedua, ada kemampuan untuk menyusun dan menserasikan riwayat yang bercanggah. Dan yang ketiga, dia mengetahui ilmu asbabun nuzul serta ilmu nasikh mansukh. Dan kita tahu dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mesti ada asbabun nuzul, kenapa ayat ini diturunkan, dan ada juga ayat yang nasikh dan ada ayat yang mansukh. Dan yang seterusnya, mengambil pendapat yang ijma', iaitu pendapat yang telah disepakati oleh para ulama, serta tidak bersandar kepada riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat ini merupakan riwayat yang diambil daripada kitab-kitab Bani Israel, seperti kitab Taurat. Baiklah, sumber bagi tafsir bil ma'thur ialah Al-Quran dengan Al-Quran. Maknanya menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis, yang bermaksud menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, menggunakan ijtihad para sahabat, yang mana sahabat akan berijtihad sekiranya sesuatu hukum atau ayat di dalam Al-Quran itu tidak dapat ditafsirkan dengan Al-Quran atau tidak terdapat di dalam hadis, maka para sahabat akan berijtihad, lakukan ijtihad mereka. Dan seterusnya, Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Pendapat tabi'in ni, tabi'in merupakan golongan yang belajar dengan para sahabat, yang mana mereka tidak bertemu dengan Nabi, tapi mereka bertemu dan belajar dengan sahabat Rasulullah SAW, yang mana tabi'in akan mengambil pendapat sahabat untuk dijadikan sebagai sumber bagi tafsir Al-Quran mereka. Baiklah, seterusnya, kitab-kitab bagi tafsir bil ma'thur ni banyak, tapi ini antara yang saya dapatlah, iaitu tafsir Ibnu Najah, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Abu Bakar Ibnu Al-Munzir Al-Naisaburi, tafsir Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Kathir dan lain-lain. Baik, seterusnya kita akan pergi ke tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ni apa dia? Tafsir bil ra'yi ni bahasa mudahnya lah, merupakan tafsir yang menggunakan logik akal. Tafsir yang menggunakan logik akal lah.
bahasa mudahnya, tetapi dia mempunyai dua bahagian, iaitu birra'yi al-mazmum dan birra'yi al-mamduh. Birra'yi al-mazmum ialah penafsiran yang dilakukan oleh golongan yang tidak berkelayakan serta menafsir Al-Quran mengikut hawa nafsunya. Maksudnya birra'yi al-mazmum ni, mereka menafsirkan Al-Quran tapi memang 100% atau 100% menggunakan kepala otak mereka sendiri, maka tafsir ini ditolak, bahkan digelar sebagai tafsir yang tercela. Dan seterusnya, tafsir birra'yi al-mamduh ialah penafsiran yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas-asas agama. Tafsir yang seperti ini boleh diterima kerana tafsir ini merupakan tafsir yang dibenarkan kerana menggunakan ilmu pengetahuan yang tinggi dan menggunakan logik akal, yang mana logik akalnya masih berpandukan kaedah hukum agama dan mempunyai ilmu pengetahuan Arab. Sumber-sumber tafsir birra'yi inilah antaranya, iaitu merujuk terus kepada Al-Quran, dinukilkan daripada Rasulullah SAW dengan menghindarkan yang dhaif dan maudhu'. Yang dhaif dan maudhu' ni maksudnya, dhaif ni lemahlah, maudhu' yang palsu. Ini dia mengambil daripada Rasulullah, riwayat sahih daripada sahabat dan tabi'in, ilmu bahasa yang mana ilmu bahasa yang digunakan tidak malingkan ayat kepada makna yang berlawanan. Dan seterusnya, menafsirkan ayat berdasarkan tuntutan dari makna ungkapan yang berteraskan ilmu Al-Quran. Dan seterusnya, untuk kedudukan tafsir birra'yi ini ada perbezaan dalam kalangan ulama, iaitu para ulama berselisih pendapat adakah tafsir birra'yi ini dibenarkan atau ditegah. Ada dua pendapat yang mengatakan membolehkan dengan dalil atau dengan sokongan yang mengatakan bahawa sekiranya tidak ada hukum yang terdapat dalam Quran dan hadis, maka birra'yi ini merupakan salah satu jalan penyelesaiannya. Tapi ada ulama yang menentang kerana mereka mengatakan tafsir Al-Quran hanya dibenarkan di dalam bil ma'thur saja. Jadi perkaranya khilaf seperti ini tidak perlu kita bergaduh. Kedua-duanya insya-Allah boleh dipakai. Cuma di dalam birra'yi ada hukum tertentu yang membolehkan untuk dia digunakan atau tidak. Okey, ini antara kitab tafsir birra'yi lah yang terkenal, iaitu Fakhruddin Ar-Razi dan Tafsir Al-Khazin. Okey, seterusnya terakhir kita akan pergi kepada Tafsir Al-Ishari. Tafsir Al-Ishari ini digelar sebagai Tafsir Al-Sufi kerana Tafsir Al-Ishari ini ditafsirkan oleh para ulama sufi, yang mana tafsir Al-Ishari ini bermaksud mentakwilkan Al-Quran dengan tidak bandungkan kepada zahir ayat. Maknanya ayat Al-Quran ni mereka takwil. Mengenai kedudukan tafsir ini, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengharuskan dan ada yang menentang. Seterusnya, para ulama yang membolehkan meletakkan beberapa syarat bagi yang membolehkanlah, iaitu tidak bertentangan dengan makna-makna yang zahir, tidak bertentangan dengan syariat atau akal, dan tidak boleh mendakwa bahawa hanya tafsir Isyari sahaja yang tepat. Kerana kita ada bil ma'thur dan birra'yi tadi. Sekiranya bercanggah atau bertembung dengan Isyari dan bil ma'thur, maka bil ma'thur hendak diutamakan daripada al-Isyari. Ini kitab-kitab tafsir Isyari, iaitu Al-Alusi dan As-Silmi. Baiklah, itu sahaja daripada saya berkenaan pembentangan mengenai tafsir bil ma'thur, tafsir birra'yi dan tafsir Isyari. Itu saja pertemuan kita pada ini. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.